Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahira binti Mat Nayan, bernombor matrik 1913358. Jadi, saya akan meneruskan perbincangan ini untuk menceritakan mengenai kisah Ali bin Abi Talib yang merupakan salah seorang daripada sahabat baginda. Jadi, Ali bin Abi Talib ni dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi rasul. Daripada kecil beliau dibesarkan di rumah Nabi Muhammad SAW. Ini kerana pada suatu tempoh Mekah dilanda kemarau dahsyat dan Abu Talib memiliki anak yang ramai. Jadi Rasulullah SAW mengambil salah seorang anaknya iaitu Ali untuk dipelihara. Jadi Sayyidina Ali ini menjadi orang ketiga memeluk Islam dan beliau juga merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Jadi beliau merupakan seorang yang sangat berani dan juga kuat. Ketika orang-orang musyrikin merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, baginda berhijrah ke Madinah. Namun dalam masa yang sama, baginda meminta Sayyidina Ali untuk terus berada di Mekah supaya dapat memulangkan semua barang-barang yang diamanahkan oleh penduduk Mekah kepada baginda untuk dijaga. Jadi, saat paling genting adalah apabila Sayyidina Ali diarahkan tidur di katil Nabi Muhammad SAW bagi menggantikan diri baginda. Dan waktu itu mereka diketahui di luar sana terdapat pemeluk-pemeluk upahan yang menunggu masa untuk menyerang baginda. Tetapi Ali sanggup mengambil risiko kemungkinan dirinya dibunuh di katil tersebut jika pembunuh tersebut menyangka bahawa beliau adalah baginda SAW. Jadi secara ringkasnya, Ali tidak dibunuh kerana pembunuh tersebut sempat melihat dahulu siapa sebenarnya di katil tersebut dan beliau pun telah menjalankan amanah Rasulullah SAW. Jadi selesai tugas beliau, beliau segera berhijrah ke Madinah dan beliau sempat dengan majlis mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Namun beliau sedih kerana dirinya tidak dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sesiapa pun. Dan beliau berkata, wahai Rasulullah, kau saudarakan semua sahabatmu, tapi aku tidak kau saudarakan seperti mereka. Ujar Ali dengan nada yang kesal. Jadi baginda menjawab dengan jawapan yang sangat menggembirakan, di mana baginda menjawab, engkaulah saudaraku dunia akhirat. Jadi Rasulullah SAW ni mengahwinkan Sayyidina Ali dengan anak kesayangannya iaitu Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, dan perkahwinan itu adalah wahyu dari Allah sebagaimana Nabi SAW bersabda, Allah memerintahkan aku untuk mengahwinkan Fatimah dengan Ali. Jadi makam Sayyidina Ali sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW dan baginda banyak bersabda memuji beliau. Antara sabdanya adalah tidak ada orang yang kasih kepada Sayyidina Ali melainkan mereka orang beriman, dan tidak ada orang membenci Sayyidina Ali melainkan mereka orang yang munafik. Dan Rasulullah SAW turut bersabda bahawa barang siapa mentaati Ali maka dia mentaati aku, dan barang siapa mengingkari Ali maka dia mengingkari aku. Dan ketika perang Khaybar dilancarkan, terdapat satu kubu yang tidak berjaya ditembusi oleh Islam walaupun telah berhari-hari mereka mengepungnya. Jadi sudah ramai yang mati dalam cubaan menembusinya, sehinggalah pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, esok aku akan memberikan Panji memimpin perang Khaybar ini kerana seorang lelaki yang bakal Allah bukakan kubu itu di tangannya. Beliau amat mengasihi Allah dan Allah amat mengasihi beliau. Dan pada awal pagi esoknya, para sahabat sudah berkumpul dan menunggu saat Rasulullah SAW memberikan panji, dan masing-masing teringin kalau panji itu diberikan kepada mereka. Jadi Sayyidina Umar sengaja memanjangkan tengkuknya supaya dilihat oleh Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW tidak memilih orang yang ada di situ. Sebaliknya beliau seolah-olah mencari kelibat seorang dari kalangan sahabat yang sedang berkumpul itu, dan pada akhirnya beliau bertanya, mana Ali? Dan jadi ada salah seorang daripada para sahabat menjawab di khemah rawatan, dan beliau cedera di mata kerana terkena panah. Jadi lalu Rasulullah SAW meminta didatangkan juga Ali ke situ. Dan setelah Ali dibawa, baginda kemudiannya meludah ke matanya, lalu dengan izin Allah sembuh serta-merta matanya seolah-olah tidak pernah kena apa-apa. Lalu baginda memberikan panji kepada Sayyidina Ali, dan akhirnya Khaybar berjaya dibuka oleh sahabat agung tersebut. Dan Sayyidina Ali adalah pahlawan yang sangat hebat. Musuh-musuhnya ditumpaskan dalam tempoh yang amat singkat, dan setiap kali perang beliau akan berhadapan dengan ramai musuh sekaligus. Sayyidina Ali menyertai semua peperangan bersama Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Ini kerana baginda SAW menugaskan beliau menggantikan dirinya memimpin Madinah sepanjang kempen ke Tabuk.
Dan Sayyidina Ali pada mulanya bersedih tidak dapat ikut bersama, tetapi Rasulullah SAW pandai menenangkan sepupunya itu dengan bersabda, "Tidakkah engkau suka menjadi seperti Nabi Harun di sisi Nabi Musa?" Dan Sayyidina Ali memiliki kebijaksanaan bagi seorang Nabi, dan kata-katanya banyak diriwayatkan sehingga ramai tertukar dengan hadis Nabi SAW. Selepas baginda SAW wafat, Sayyidina Ali menjadi pembantu setia kepada semua khalifah sebelumnya, dan Sayyidina Umar ada berkata, "Kalaulah Ali tiada, maka binasalah Umar." Dan dalam satu hadis ini, Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi SAW, siapakah yang dimaksudkan dengan golongan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk? Dan ayat 7 surah Al-Bayyinah. Lalu baginda menjawab, "Kamulah wahai Ali dan Syiahmu." Jadi Syiah berarti pendukung. Berdasarkan hadis ini, pendukung Sayyidina Ali menggelarkan dirinya sebagai Syiah kerana kini sebagian besar pengikut Syiah telah menjadi sesat setelah mereka hidup terpencil jauh dari pusat ilmu setelah dinasti Umayyad mengambil tahta khilafah. Antara kesilapan orang Islam termasuk pendukung gerakan sendiri adalah tidak mengiktiraf Sayyidina Ali, bahkan menganggap Sayyidina Ali bersalah hanya kerana beliau dikaitkan dengan Syiah, sedangkan beliau sendiri dipuji dan istimewa di sisi Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali tidak ada kaitan dengan kesesatan sebahagian Syiah. Isu pertumbungan antara Syiah dan Sunni juga perlu diuruskan dengan baik, dan kini pertumbungan tersebut sengaja dijadikan alat oleh musuh Islam untuk melaga-lagakan umat Islam serta berperang sama sendiri sehingga lupa musuh sebenar yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan akhir sekali, para ulama Islam telah menunjukkan sebagaimana mereka berinteraksi dengan perbezaan aliran dan kumpulan dalam Islam, termasuklah golongan-golongan yang menyimpang dari ajaran sebenar. Jadi semua ini merupakan iktibar juga untuk kisah Sayyidina Ali ini. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cerita daripada sahabat Rasulullah yang sangat masyhur dalam sirah Rasulullah, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq ni adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Dan kenapa Abu Bakar ni digelar sebagai As-Siddiq? Sebabnya perkataan As-Siddiq tu bermaksud maksud kebenaran ataupun sentiasa benar. Sebabnya beliau merupakan orang yang terawal mengakui kebenaran Rasulullah semasa peristiwa Isra dan Mi'raj, dan beliau merupakan Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama dalam memerintah kerajaan Islam selepas kewafatan Rasulullah juga. Okeylah, hari ini kita nak kongsikan kepada semua salah satu bukti kasih dan sayang beliau kepada Rasulullah ketika peristiwa di Gua Sura. Jadi ketika di peristiwa itu Rasulullah melarikan diri daripada Arab Jahiliyah, dan ketika itu mereka berdua membuat keputusan untuk menyorok atau menyembunyikan diri di Gua Sur. Jadi ketika masuk tu Abu Bakar perasan ada 3 lubang yang terbuka. Jadinya dia masukkan kain, dikuatkan baju dia dan masukkan cebisan pakaian tu ke dalam lubang yang pertama. Jadi lagi 2 lubang ni beliau masukkan kaki untuk melindungi Rasulullah lah daripada apa-apa serangga ataupun apa-apa binatang yang besar. Jadi ketika itu Rasulullah pun masuk ke dalam gua dan tertidur atas riba Abu Bakar disebabkan kepenatan. Jadinya ketika Abu Bakar menemani Rasulullah tidur tu, kakinya tiba-tiba telah dibatuk ular. Salah satu kakinya telah dibatuk ular, dan secara logiknya kalau kita digigit serangga ataupun dibatuk ular, apatah lagi dibatuk ular, mestilah kita akan mengeluarkan suara ataupun kita menzahirkan respon kita ataupun kita menzahirkan rasa sakit tu kan dengan menyembunyikan suara ataupun bergerak ke kan. Tapi disebabkan Abu Bakar ni tak nak ganggu tidur Rasulullah, dia tidak melakukan apa-apa respon pun terhadap kesakitan itu. Dia hanya berdiam diri sehinggalah dia tidak tahan akan kesakitan itu sehingga air matanya jatuh dan terkena dekat muka Rasulullah. Dan ketika itu baru Rasulullah bangun dan tanya, "Kenapa engkau menangis, Abu Bakar?" Dan dia pun beritahu kepada Rasulullah bahawa kakinya telah dipatuk. Jadi kat sini kita boleh nampak lah bukti yang di mana Abu Bakar ni sanggup menzahirkan ataupun sanggup mengorbankan rasa sakit tu kepada Rasulullah semata-mata dia tidak mahu mengganggu tidur Rasulullah. Dan secara logiknya dia memerlukan pengorbanan yang besar dan juga kasih sayang yang tinggi untuk seseorang itu melakukan kepada seseorang, sebab siapa je nak rasa sakit kan. Jadinya ini dapat dibuktikanlah bahawa kasih dan sayang Abu Bakar kepada Rasulullah ni sangat hebat dan juga sangat tinggi. Okeylah, semoga penguasaan ini membawa manfaat kepada kalian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ismu Syaratina Nur Khalis binti Muhammad Yusof, nama matrik 1917054. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung pembentangan bagi Umar bin Al-Khattab dan bukti cinta Umar Al-Khattab ini kepada baginda Rasulullah SAW. Okey, baiklah, sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, ini saya memperkenalkan sedikit siapa Umar bin Al-Khattab ini. Okey, baiklah, sebenarnya kalau kita faham dan kita tahu, Umar bin Al-Khattab ini merupakan nama besar dalam sejarah Islam, iaitu mengenai pemerintahan dan kepribadian beliau, di mana kita tahu dan kita faham bahawa dia tak kurang tentang kuatnya terhadap Islam waktu awal perkembangan agama suci ni, sebelum beliau betul-betul menerima hidayah Allah. Dan nama sebenar beliau adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Kharf bin Razah bin Adi bin Ka'b. Dan sebenarnya beliau juga digelar dengan nama Abu Hafs. Okey, apa itu Abu Hafs? Bapa singa. Dan untuk pengetahuan juga, beliau berketurunan Bani Adi, di mana Umar Al-Khattab ini juga dilahirkan pada tahun 584 Masihi di Mekah. Dan sebenarnya Saidina Umar bin Al-Khattab ini diberi gelaran Al-Faruq oleh Rasulullah SAW, yang bermaksud dapat membezakan antara yang baik dan buruk. Dan apa yang menariknya Umar Al-Khattab ini, sebenarnya dia seorang yang amat mementingkan rakyat. Dan semasa dia memegang jawatan sebagai khalifah, Umar Al-Khattab ini sebenarnya dia seorang pemimpin yang sangat jujur, dia sangat zuhud dan sangat mementingkan rakyat, sehingga kan dia memastikan bahawa dia tidak akan makan daging selagi mana rakyat dia tak makan daging tu terlebih dahulu. Nampak tak betapa Umar bin Al-Khattab ini sangatlah mementingkan rakyat. Dan sebenarnya Umar bin Al-Khattab ini juga meninggal dunia pada 27 Zulhijjah tahun ke-23 Hijrah, ketika sedang mengimami solat subuh. Dan apa yang menariknya juga, ataupun contoh buktinya cinta Umar bin Al-Khattab ini kepada Rasulullah, di mana ada seorang anak Umar bin Al-Khattab ini bertanya kepada Umar. Ditanya, "Wahai ayahku, jika ada sesuatu yang engkau lupakan dari Rasulullah SAW, maka apakah sesuatu itu yang tidak akan engkau lupakan untuk selamanya?" Dan Umar bin Al-Khattab ini menjawab, "Jika aku lupa terhadap sesuatu, maka aku tidak melupakan suatu hari saat aku mendatangi Rasulullah SAW sambil berkata, 'Izinkan aku untuk menunaikan umrah, wahai Rasulullah.' Kemudian Rasulullah menjawab, 'Wahai sahabatku, saudaraku, jangan melupakan kami dari kemustajabaan doamu.'" Dan dia mengatakan bahawa Umar Al-Khattab ini mengatakan bahawa kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu amat membuatkan beliau bahagia melebihi seluruh harta di dunia ini. Nampak tak betapa besarnya rasa cinta dan kasih Umar Al-Khattab ini kepada Rasulullah SAW. Dan ini membuktikan bahawa cintanya Umar ni kepada Rasulullah SAW melebihi cintanya beliau kepada orang tua beliau, kepada harta beliau dan diri beliau sendiri. Dan ini yang membuktikan bahawa kalau kita nak bersahabat, kita kena ikhlas, seperti mana Rasulullah SAW dikasihi dan dicintai para sahabat kerana akhlaknya juga. Jadi sekian itu sahaja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu izinkan saya perkenalkan diri. Nama diberi Nasha Syafiqah binti Omar berserta nombor matrik 1916322. Baiklah, saya meneruskan lagi dengan topik kisah cinta sahabat kepada Rasulullah SAW, iaitu kisah sahabat yang semestinya dalam memperlihatkan ketulusan cintanya kepada Rasulullah yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, lebih dikenali sebagai Abu Musa Al-Ash'ari, merupakan seorang sahabat yang berasal dari keturunan daripada Bani Al-Ash daripada kabilah Yaman. Abu Musa wafat pada tahun bulan Zulhijjah 44 Hijrah ketika berumur 63 tahun. Sesuai dengan perwatakan orang Yaman, sifat Abu Musa yang lembut, berhemah dan halus budi pekertinya. Oleh itu, beliau digelar sebagai Al-Syariah ataupun Al-Musa Al-Ash'ari. Abu Musa ini sangat dihormati oleh umat Islam ketika itu. Kecerdasan akalnya dan pertimbangan ketika memutuskan hukuman dan keputusan mengenai kehendak syarak
Maka tidak heranlah orang ramai mengatakan bahawa hakim di kalangan umat ini ada 4 orang, iaitu Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit dan Abu Musa Al-Ash'ari. Melalui kisah sahabat Abu Musa Al-Ash'ari ini diceritakan bahawa sahabat ini tidak tidur semalaman kerana cintanya kepada Rasulullah SAW. Menurut pakar ilmu linguistik Arab dan tafsir Al-Quran, Ustaz Miftah Al-Banjari berkata, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabat, "Anta ma'in ma'ahbahta," yang artinya kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Betapa beruntungnya mereka yang mencintai Rasulullah SAW kerana dengan sebab cinta itu mereka akan dikumpulkan bersama Nabi yang mulia pada hari kiamat. Dikisahkan bahawa seorang sahabat Nabi bernama Abu Musa ini adalah salah seorang sahabat yang rumahnya terpilih untuk disinggahi dan dijadikan rumah tempat menginap, iaitu untuk Rasulullah untuk pertama kalinya di kota Madinah suatu hijrah. Abu Musa menawarkan rumahnya di bahagian bawah supaya Nabi tidak bersusah payah naik turun tangga kerana bimbang Nabi akan keletihan. Abu Musa dan keluarganya memilih untuk tinggal di lontengnya di tingkat 2. Namun yang menjadi masalah ketika itu isu debu yang dikhawatiri menimpa Nabi yang mulia. Pada malam itu, Abu Musa dan isterinya tidak tidur semalaman kerana bimbang debu di loteng akan mengganggu rehat Nabi. Abu Musa dan keluarganya memilih untuk berjaga semalaman kerana mereka risau akan debu itu jatuh kepada Nabi Musa. Mereka berhati-hati ketika bergerak agar Rasulullah SAW tidak terganggu. Ia hanya diketahui oleh Nabi keesokan paginya. "Wahai Abu Musa, mengapa kamu kelihatan pucat dan letih? Adakah kamu sakit?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Tidak, wahai Rasulullah. Saya dan isteri memang belum tidur semalaman suntuk sebab kami khawatir debu-debu di atas kami berada menjatuhi engkau, wahai Rasulullah SAW." Dengan itu Rasulullah tersenyum dan memeluk Abu Musa Al-Ash'ari. Masya Allah, betapa bahagianya Abu Musa Al-Ash'ari mendapat pelukan dari kekasih Allah yang mulia. Inilah sebuah kisah indah tentang kecintaan dan ketakziman para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Demikianlah sebahagian daripada potret para sahabat Nabi SAW dalam mengungkapkan rasa cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga kelak dikumpulkan bersama baginda di yaumul qiyamah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Alisha Ilyani binti Muhammad Ali, nombor matrik 1919238. Saya akan menyambung dengan cerita tentang cintanya sahabat Rasulullah kepadanya. Setelah syahidnya Hashim bin Thabit, Marsad bin Abi Marsad dan Khalid bin Al-Bakir, orang dari kaum Hudzal berhasil menawan Zaid bin Datsinah, Khubayb bin Adi dan Abdullah bin Tariq. Ketika sampai di daerah Zahran, Abdullah bin Tariq berhasil melepaskan diri, kemudian mengambil pedangnya dan meloloskan diri. Namun sayangnya orang-orang Hudzal melihatnya dan segera melemparinya dengan batu hingga ia terbunuh. Adapun Khubayb bin Adi dan Zaid bin Datsinah berhasil dibawa mereka sampai ke Mekah. Safwan bin Umayyah membeli Zaid bin Datsinah untuk kemudian ia dibunuh sebagai bentuk balas dendam atas kematiannya Umayyah bin Khalaf pada Perang Badar. Mereka membawa Zaid ke daerah Taknim untuk dibunuh. Pada saat itu, orang-orang Quraisy berkumpul di sana termasuk Abu Sufyan bin Harb. Ketika Zaid akan dipenggal, Abu Sufyan maju dan berkata kepadanya, "Wahai Zaid, apakah engkau ingin Muhammad berada di sisimu sekarang untuk dipenggal lehernya sedangkan engkau bersama dengan keluargamu?" Kemudian Zaid berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin Rasulullah sekarang berada di tempatnya dalam kondisi ia terkena duri, sedangkan aku bersantai-santai di rumah bersama keluargaku." Abu Sufyan berkata, "Aku belum pernah melihat ada seseorang yang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat Muhammad terhadap Muhammad." Kemudian mereka pun membunuhnya. Jadi di sini jelaslah menunjukkan Zaid bin Datsinah tidak gentar menghadapi ancaman kaum kafir kerana begitu luar biasanya kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.